Sekarang saya akan menunjukkan cara-cara untuk melaksanakan analisis ANOVA sahala. Analisis ANOVA sahala sama seperti dengan ujian T tidak bersandar, cuma yang bezanya adalah untuk ujian T tidak bersandar, untuk melihat perbezaan satu variabel berdasarkan dua kumpulan. Contohnya antara lelaki dan perempuan. Tapi untuk ANOVA sahala pula, untuk melihat perbezaan satu variabel berdasarkan lebih daripada dua kumpulan. Dalam contoh ini, saya akan membuat analisis ANOVA sahala untuk melihat perbezaan motivasi berdasarkan jenis pekerjaan ibu bapa mereka yang ada 3 kategori. Baiklah, kita buat sekarang. Klik Analyze. Pergi kepada Compare Means. And then klik yang di bawah ni sekali, iaitu One Way ANOVA sahala. Now kita masukkan dalam cari di sini kerja ibu bapa, klik masuk dalam factor dan kita cari variable motivasi. Okey. Ada di sini beberapa option. Kita klik post hoc. Apa maksud post hoc? Post hoc bermaksud kita nak melihat sekiranya terdapat perbezaan yang signifikan. So kita akan nampak nanti post hoc akan menunjukkan beza itu antara kumpulan mana dengan kumpulan yang mana. Contohnya ada 3 kumpulan, 1, 2, 3. Mungkin yang beza itu antara kumpulan 1 dengan kumpulan 3, ataupun antara kumpulan 1 dengan kumpulan 2, ataupun perbezaan itu berlaku antara kumpulan 2 dengan kumpulan 3. Jadi post hoc akan tunjukkan mana satu yang beza sekiranya ada perbezaan yang signifikan. Okey, kita klik post hoc. Kebiasaannya kita pilih 2 key. Ini sangat-sangat digalakkan, disuruh kalau jumlah sampel kita bagi ketiga kumpulan itu adalah sama. Sekiranya tak sama macam dalam data yang saya tunjukkan ini, saya pilih Sheffield. So kita klik dua-dua, kita tengok nanti ada tak beza antara dua option teknik untuk post hoc ini. Itu saja, continue. Kemudian option kita tengok, kita pilih descriptive dan juga pilih homogeneity of variant test. Sebab salah satu syarat untuk buat analisis ANOVA ataupun parametrik adalah data-data perlulah homogen, iaitu dia homogeneous antara kategori itu, dia adalah sama. Kita continue dan kita klik OK. So yang pertama deskriptif table ini, kita tengok bahawa tadi saya bagi tahu bahawa jumlah sampel tidak sama. Kerja kerajaan 171 orang, skor dia 3.87. Kerja kampung 181, skor min dia adalah 3.79. Dan kerja bisnes cuma ada 55 orang, skor min dia adalah 3.71. Jadi ini skor secara umum. Kalau kita tengok di sini, memang ada beza. Bagi jumlah sampel 407, memang ada beza antara mereka, iaitu antara kerja kerajaan, kampung dan juga bisnes. Paling tinggi adalah kerja kerajaan 3.87, paling rendah adalah kerja bisnes 3.71. Ini perbezaan untuk sampel. Tetapi adakah ianya signifikan? Apa maksud signifikan? Signifikan bermaksud adakah dapatan ini kita boleh generalisasikan kepada populasi kajian. Populasinya seramai lebih kurang 4,000 orang. Jadi adakah kita boleh kata untuk populasi pun perbezaan itu berlaku? Jadi kita perlu lihat ANOVA di sini. Namun sebelum kita tengok, kita lihat dulu ini test homogeneity variant. Jadi sekiranya dapatan tidak signifikan, bermaksud tidak ada masalah homogeneity. Maksudnya homogeneity adalah okey. Sekiranya tidak signifikan, maksudnya homogeneity, data-data adalah homogeneous, adalah sama antara satu dengan yang lain. Ini maksudnya tidak ada isu homogeneity. So untuk kita mengetahui dapatan ini signifikan ke tidak, kita tengok dalam jadual ANOVA. Nilai sini signifikan. So kalau kita tengok di sini, dapatannya adalah tidak signifikan. Sebab nilai signifikan lebih besar daripada 0.05. Jadi maksudnya, walaupun di sini nampak ada perbezaan, saya ulang sekali lagi, ini beza untuk sampel. Cuma beza ini tidak boleh kita
generalisasikan kepada populasi sebab ianya tidak signifikan. Jadi, oleh kerana dapatan tidak signifikan, maka hipotesis yang menyatakan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan motivasi berdasarkan perkhidmatan ataupun pekerjaan ibu bapa adalah gagal ditolak. Saya ulang sekali lagi, HO ataupun hipotesis Snell yang mengatakan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan motivasi pelajar berdasarkan pekerjaan ibu bapa adalah gagal ditolak sebab nilai signifikan lebih besar daripada 0.05 iaitu 0.072. Dan oleh kerana dapatan tidak signifikan, maka kita tak perlu tengok jadual post hoc. Cuma saya nak tunjuk juga, kalau nak tengok pun boleh post hoc di sini. Jadi bila kita tengok di sini, kedua-dua teknik ini tidak ada yang signifikan. Maksudnya tidak ada yang dapatannya kurang daripada 0.005. Kerja kerajaan versus kerja kampung. 0.236. Kerja kerajaan versus business. 0.09. Semua lebih besar daripada 0.05. Jadi tidak ada yang signifikan sebab di sini pun tadi dah tunjuk bahawa tidak ada perbezaan yang signifikan sebab lebih besar daripada 0.05. Jadi itulah yang kita perlu faham bila kita buat analisis anubahasa hala ni. Pertama tadi sulang balik, tengok dulu nilai mean. Ini beza untuk sampel. So untuk tahu signifikan ke tidak, kita tengok di sini. Jadi sekian saja, harap-harap anda semua boleh memahami slide video yang ringkas ini. Sekian.